Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Selepas pengumuman Perdana Menteri mengumumkan Pemerkasa Plus pada minggu lalu berkaitan dengan agenda untuk terus membantu rakyat ketika pelaksanaan PKP 3.0, ada tiga perkara yang diangkat dalam pengumuman tersebut, iaitu meningkatkan kapasiti kesihatan awam. Yang pertama, peruntukan tambahan yang amat banyak diberikan kepada Kementerian Kesihatan dan juga kementerian yang terlibat untuk memastikan kita dapat melawan pandemik COVID-19. Keduanya berkaitan dengan agenda prihatin rakyat, diteruskan dengan pakej-pakej prihatin sebelum itu, diteruskan dalam Pemerkasa Plus ini. Dan yang ketiganya, menyokong kelangsungan perniagaan. Jadi pada hari ini kita ingin melihat apakah yang diperuntukkan ataupun tambahan peruntukan dana-dana dalam Pemerkasa Plus untuk Kementerian Sumber Manusia dalam kita melalui Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 penutupan penuh ini. Jadi bersama saya di studio World Trade Center pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik, Saudara Nazri. Terima kasih kerana sudi. Dah lama juga tak bersama kami di Astro Wani. Mungkin sebagai permulaan dengan pengumuman Pemerkasa Plus dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Mungkin soalan pertama saya, tak ikut turutan soalan saya, reaksi kementerian kepada beberapa ataupun keluhan pekerja yang dikatakan dipaksa oleh majikan untuk datang ke pejabat ataupun ke tempat kerja mereka, sedangkan mereka bukan dalam kategori yang penting ataupun essential service. Jadi bagaimana laporan itu diterima oleh kementerian dan berapa peratus sebenarnya dalam julat yang diterima oleh kementerian laporan saban hari sejak bermula 1 Jun hari itu? Saya lihat ini satu keadaan yang cukup luar biasa. Kerajaan telah mengumumkan pelbagai inisiatif supaya kita dapat mengatasi ataupun memerangi COVID-19 ataupun putuskan rantaian COVID-19. Maka kita telah membuat pendekatan untuk tidak membenarkan semua sektor beroperasi. Walaupun kerajaan sedar, sektor ekonomi adalah amat penting. Ya. Sebab dengan dalam keadaan kelembapan ekonomi hari ini, sektor ekonomi adalah amat penting. Setelah mengkaji dan meneliti beberapa faktor utama, telah membenarkan beberapa sektor essential services untuk terus beroperasi. Walau bagaimanapun kita telah adakan satu SOP di mana tidak membenarkan sepenuhnya. Ya. Ada tempat kita membenarkan sebahagian, ada tempat-tempat kita membenarkan hanya 30% dan sebagainya. Maka walaupun ini usaha kerajaan, saya percaya kita tak akan berjaya until and unless keikhlasan dan kerjasama daripada semua pihak, termasuk majikan, kerajaan dan pekerja. Seperti mana Saudara Nazri sebut, kita masih terima pelbagai aduan. Ya. Ada juga majikan-majikan yang ambil kesempatan dalam keadaan seperti ini. Maka Kementerian Sumber Manusia telah memudahkan aduan rakyat, khususnya warga kerja. Kalau 1/3 dahulu, apabila adanya isu di tempat kerja, kita lihat, kita sedar, warga kerja perlu ke pejabat Jabatan Tenaga Kerja ataupun tenaga buruh di seluruh negara, tak kira sama ada di peringkat pusat, negeri ataupun daerah, mereka physically kena pergi pejabat. Dan ada juga kekangan kadang-kadang apabila kita lihat pegawai berkenan tak bertugas dan sebagainya. Maka Kementerian Sumber Manusia telah mengkaji secara mendalam, memperkenalkan satu aplikasi baru. Di mana hari ini, Nazri, kita telah cukup memudahkan dari segi skop aduan ni, di mana setiap warga kerja boleh membuat aduan dengan kadar segera. Ya. Tak perlu tunggu 24 jam dan sebagainya. Apabila adanya isu dengan majikan, mereka boleh terus adu kepada Kementerian Sumber Manusia melalui satu aplikasi baru yang dikenali sebagai Working for Workers, yang membawa maksud kita kerja ataupun Kementerian Kerja untuk warga kerja. Dengan adanya aplikasi ini, hari ini kita terus boleh buat aduan, bukan saja setakat aduan, kita boleh je upload apa jenis gambar-gambar yang sepatutnya disampaikan kepada sebagai bukti. Dan sehingga hari ini, sejak kita memperkenalkan aplikasi ini, iaitu 2 bulan Mei, sebaik saja tamat di pekerja, sehingga hari ini kita telah menerima sebanyak 2,240 kes. Dan bagi
bulan Mei hingga sekarang 840 kes. Keseluruhan adalah 2,240 kes dan ini sempat menyelesaikan masalah warga kerja yang pertama. Yang kedua, inilah satu-satunya negara kalau jika banding di seluruh dunia, ini walaupun dijulung kali tapi inilah satu-satunya negara di mana warga kerja tak kira sama ada pekerja tempatan ataupun pekerja asing, aduan mereka boleh terus disampaikan di peringkat kementerian. Apabila aduan itu sampai ke peringkat pegawai, sekiranya pegawai gagal mengambil tindakan, kita akan dapat tahu di peringkat kementerian. Ini satu pendekatan baru dan ini dilihat sebagai satu ideologi baru di sektor ini. Apabila baru-baru ini kita melancarkan aplikasi ini, Kementerian dan Kerajaan telah terima pujian daripada negara-negara sumber. Dan hari ini kita lihat sebelum ni, contohnya pekerja asing menghadapi masalah besar apabila ada isu di tempat kerja untuk mereka pergi menghadapi Jabatan Tenaga Buruh dan sebagainya menjadi satu kesukaran. Hari ini dengan adanya aplikasi ini kita terima aduan secara kadar segera. Dan setakat hari ini aplikasi ini boleh terima 17 jenis aduan. Yang penting bukan saja setakat ada satu aduan, ini 17 jenis aduan, sama ada dipaksa kerja lebih masa, tak bayar gaji, anything. Lebih kurang 17 jenis aduan dan beroperasi seramai 80 buah jabatan di seluruh negara. Bagi pekerja yang dalam situasi yang orang kata pun keliru, mereka dipaksa datang ke pejabat ataupun tempat kerja, dan apabila melalui Sekatan Jalan Raya yang dilakukan oleh PDRM, mereka disaman kerana mereka tidak terlibat dalam essential services itu. Tetapi ada juga mengatakan sepatutnya majikanlah yang disaman. Jadi bagaimana reaksi Kementerian Sumber Manusia? Kerana ada laporan dilakukan oleh pekerja kepada pihak PDRM bahawa mereka tiada pilihan, mereka dipaksa datang, tetapi yang kena saman adalah pekerja itu sendiri. Jadi bagaimana aduan ini dilayan oleh kementerian? Ini saya telah mengarahkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kita tidak boleh salahkan warga kerja. Betul. Sebab saya sebagai warga kerja dalam keadaan kelembapan ekonomi hari ini, tak ada pilihan. Kita tidak sanggup hilang peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada. So, apabila ada permintaan daripada majikan, walaupun warga kerja sedar arahan kerajaan dan kementerian berbeza dengan permintaan majikan, tetapi mereka mengambil pendirian ikut arahan majikan sebab takut kehilangan peluang pekerjaan. Betul. Saya percaya mana-mana insan, tak kira sama ada saya ataupun Nazri sendiri, kalau dalam keadaan yang sama, kita tetap akan ikut arahan majikan sebab tak nak kehilangan peluang pekerja. Maka saya sebagai Menteri Sumber Manusia secara peribadi berpendapat tidak wajar kita ambil tindakan terhadap pekerja, tetapi kebetulannya tindakan perlu diambil terhadap majikan. Maka baru-baru ini Majlis Keselamatan Negara telah menurunkan kuasa kepada Kementerian Sumber Manusia. Sebab apabila satu kecacatan, apabila kita memperkenalkan aplikasi Working for Workers ni, kita dah mula terima pelbagai aduan termasuk apa yang disebutkan oleh saudara Nazri tadi, majikan paksa pekerja masuk kerja. Tetapi kecacatan adalah walaupun kita terima aduan, tapi tak ada bidang kuasa untuk handicap mengambil tindakan. So saya telah membawa perkara ini kepada perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Majlis Keselamatan Negara, dan akhirnya MKN, Majlis Keselamatan Negara, telah setuju untuk turun kuasa kepada Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, supaya kita boleh mengeluarkan kompaun maksimum sebanyak 50,000. Ini telah memberi ruang kepada kementerian supaya memberi amaran kepada majikan jangan memaksa mana-mana warga kerja sekiranya tak termasuk dalam kumpulan essential services. Dan dengan adanya tindakan ini, saya lihat aduan seperti ini dah mula kurang. Menurun. Okey, Datuk Seri, respon kementerian kepada pemeriksaan tambahan itu yang kita lihat jumlah yang agak signifikan ditambah oleh kerajaan untuk pemberian subsidi upah ataupun lanjutan pemberian subsidi upah. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan tentang pemeriksaan tambahan dan lanjutan dari subsidi upah 1.0, 2.0 dan juga 3.0. Saya lihat kalau sekiranya satu hari nanti ada orang yang menyoal saya apakah peranan saya sebagai Menteri Sumber Manusia dalam keadaan COVID ini, mungkin saya ambil subsidi upah ini sebagai satu kejayaan. Kalau kita lihat
kita tidaklah boleh lari daripada fakta. Ini yang pertama, ini bukanlah satu keadaan hanya di Malaysia sahaja. Rakyat kena faham. Rakyat kena faham. Ini satu keadaan cukup luar biasa, bukan hanya Malaysia saja menjadi mangsa. Bukan ini satu-satunya negara menghadapi second wave ataupun gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga di seluruh dunia. Okey. Dan semua pemimpin di seluruh dunia adalah kurang berpengalaman menghadapi COVID-19. Sebab ini satu pandemik yang kita tak pernah bayang atau sangka. Itu pertama. Yang kedua, negara kita pun tidak boleh lari daripada keadaan yang sama dia, tetapi kita menghadapi krisis kesihatan melalui gelombang ketiga dan juga krisis kesihatan. Cuma kita jauh berbeza sedikit dengan beberapa negara. Kadang-kadang saya lihat rakyat berbanding negara kita dengan negara-negara lain. Yang pertama, dari segi kedudukan ekonomi jauh berbeza. Yang kedua, ini kita lihat, kita tidak boleh lari daripada fakta. Kebetulannya negara kita bukan saja menghadapi krisis kesihatan ataupun krisis ekonomi, tambahan pula sedikit sebanyak kita menghadapi krisis politik. Dalam keadaan ini, kerajaan sedang buat yang terbaik. Dan kembali kepada soalan asal, di mana subsidi upah yang diperkenalkan dalam program pemerkasa tambahan ini adalah satu program yang paling cemerlang. 1.5 bilion Yang telah menerima sambutan yang luar biasa. Kalau seperti mana saya sebut, apakah kejayaan ataupun legasi saya sebagai menteri dalam keadaan COVID-19 ini, saya dengan sanggup beraninya boleh sebut dengan program subsidi upah daripada satu program yang sejak bermula daripada 18 Mac sehingga hari ini yang merangkumi 3 proses subsidi upah, iaitu subsidi upah pertama, kedua dan ketiga. Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya Perkeso sempat menyelamatkan ataupun membela nasib 4.7 juta warga kerja secara keseluruhan dan juga menyelamatkan 498,882 syarikat daripada gulung tikar. Cuba bayang dalam keadaan hari ini, kita walaupun unjuran kita di peringkat awal apabila kita mengumumkan MCO ataupun PKP pertama, kadar pengangguran 5.3%. Dan terusnya dengan adanya program-program seperti ini, kita selamatkan 498,000 lebih warga kerja. Sekiranya tidak, mungkin kadar pengangguran kita dah mencapai 8 atau 9%. Dan daripada 5.3% kita sempat turunkan kepada 4.8%. Ini satu kerjaan besar. Dan semuanya adalah sebab subsidi upah. Sebab apabila kita bantu, kebetulannya di peringkat awal kita cuma membantu warga kerja dengan memberi bantuan RM600 dan sebagainya. Setelah melihat RM600 ini tidak membantu majikan, ada juga warga kerja telah mula menyoal majikan walaupun dapat RM600. Warga kerja kata, oh ini duit sumbangan daripada kerajaan. Mana sumbangan daripada majikan? Dahlah majikan menghadapi kelembapan ekonomi. Maka kita serahkan subsidi upah ini kepada majikan supaya majikan sampaikan kepada warga kerja dengan mengambil kira capping gaji sebanyak RM4,000 ke bawah. RM4,000 ke bawah. So katakan contohnya apabila gaji warga kerja itu RM2,000, majikan tak perlulah potong gaji. Dia bayar je RM2,000 kepada pekerja, tetapi ada sumbangan daripada kerajaan kepada majikan sebanyak RM1,200. Ini keadaan biasa. Lebih-lebih lagi ada juga syarikat saya. Walaupun kita negara dunia menghadapi kelembapan ekonomi, kita memerangi terhadap COVID-19, ada juga syarikat-syarikat yang begitu maju dalam keadaan seperti syarikat-syarikat yang mengeluarkan sarung tangan, PPE dan sebagainya. Memang pendapatan mereka luar biasa. So kita pilih syarikat-syarikat yang telah menghadapi masalah, kita membantu melalui subsidi upah ini. Saya percaya kita selamat. Datuk Seri, adakah kriteria syarikat ataupun pekerja yang mendapat manfaat daripada program subsidi upah ini sama dengan 1, 2 dan 3 yang lalu? Dari segi kelayakan memang sama. Tetapi kali ini kita telah menetapkan yang bergaji RM4,000 ke bawah untuk membantu majikan terkesan. Tetapi keseluruhan proses memang sama. Tapi ada juga majikan yang ambil kesempatan. Ini saya kena sebut. Ada juga majikan yang ambil kesempatan. Dalam keadaan ini, manusia ini pelbagai jenis. Tidak boleh lari daripada kesilapan dan kesalahan. Ada juga majikan yang mengambil kesempatan walaupun dah terima subsidi upah daripada kerajaan.
enggan bayar kepada warga kerja ataupun Tak sampai. tak sampai kepada warga kerja, ataupun ada juga yang telah memberhentikan pekerja tetapi masih tuntut subsidi upah dengan alasan kononnya ada pekerja. Di peringkat awal memang kita telah menerima pelbagai aduan, tetapi hari ini saya lihat Perkasa sempat mengenal pasti ataupun menambahkan syarat-syarat tambahan supaya tiada yang ambil kesempatan. Satu lagi peruntukan tambahan iaitu meneruskan agenda Perhatian Rakyat berkaitan dengan pengecualian pembayaran levy untuk HRDF selama 1 bulan. Mungkin ini juga memberi kelegaan kepada majikan, Datuk Seri? Kebetulannya apabila saya memperkenalkan potongan levy untuk semua sektor, ada juga sektor-sektor yang tidak berpuas hati. Mereka bagi alasan, contohnya syarikat pembangunan, construction. Mereka bagi alasan kita dah bagi caruman kepada CIDB dan sebagainya. Begitu juga pelbagai sektor. Tapi beza di antara, ramai kena faham, beza di antara caruman tempat lain dengan HRD Corp ataupun HRD Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Ini adalah duit majikan. Yang pertama, ini adalah duit majikan, mana potongan levy ini memang disimpan sebagai simpanan majikan. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat kita perlu sedia kalau negara maju ataupun kita nak jadi negara maju, kita kena sedar apakah rancangan kita jangka panjang dan jangka pendek. Okey, jangka panjang ni kita lihat, jangka pendek ni kita lihat mengatasi krisis ekonomi, mengatasi krisis COVID, kalau boleh sempat kita mengatasi krisis politik. Tetapi jangka panjang ni seluruh dunia akan ke arah industri revolusi yang keempat. Okey, di mana 10 tahun akan datang mungkin saudara Nazri dengan saya akan hidup di satu dunia yang baru yang kita tak pernah bayang. Setiap benda yang kita dah mula sebut akan menjadi robotik dan sebagainya. Kalau 10 tahun dahulu kita tak pernah bincang pasal digital ekonomi. Tak pernah fikir pagi-pagi McDonald boleh sampai ke rumah. Kalau dulu satu ketika dulu pagi-pagi kita kena hantar sembari dibaik seperti Canai ataupun McDonald ke rumah. Tapi hari ini dengan adanya kemudahan digital ekonomi, menggunakan gig ekonomi begitu mudah, dan ini akan menjadi gaya hidup baru. Maka setiap teknologi yang ada hari ini akan menjadi tidak relevan lagi dalam 10 tahun akan datang. Dan dengan adanya kemahiran tambahan, warga kerja boleh kekal sebagai warga kerja. Dan saya cukup yakin mereka yang telah memegang ijazah dalam pelbagai bidang, mungkin bidang itu tak akan jadi relevan. Maka setiap syarikat, setiap majikan kena ada simpanan untuk memberi latihan kemahiran kepada warga kerja. Maka inilah peranan Pembangunan Sumber Manusia Berhad, di mana membantu golongan majikan untuk menyediakan dana khas pungutan daripada majikan untuk mereka boleh menggunakan membekalkan latihan kemahiran kepada warga kerja mereka. Itu dari segi pendirian kita. Yang kedua, baru-baru ini apabila ada permintaan daripada pihak kerajaan supaya kita menyumbang terhadap warga majikan, maka kita beri kelonggaran supaya tidak dibayar levy. Walaupun lebih kurang 70 juta sepatutnya dipungut oleh Pembangunan Sumber Manusia, tidak dapat dipungut, tetapi ini memberi sedikit keselesaan kepada warga majikan. Semua ini adalah melalui program Pemerkasa Plus. Okey. Datuk Seri, ini mungkin subjek yang dekat dengan Datuk Seri, iaitu penyiapan ataupun keperluan majikan menyediakan tempat tinggal yang selesa, selamat daripada ancaman-ancaman keselamatan dan juga kesihatan bagi pekerja. Datuk Seri, secara peribadi, ini bukan mungkin pendirian kementerian, secara peribadi adakah Datuk Seri berpuas hati respon majikan menyediakan penginapan selamat selesa kepada komuniti pekerja mereka setakat hari ini? Saya rasa saya lah orang yang paling sesuai nak sentuh bab ni, sebab kita lihat kita tidak boleh lari daripada sejarah. Yang sejarah tu penting. Kalau kita lihat masyarakat India dibawa masuk ke negara ini satu ketika dahulu, mungkin 200 tahun dahulu, sebagai buruh pada tenaga buruh dikerja di sektor perladangan oleh British. Apabila masyarakat India dibawa masuk ke negara ini, kalau kita lihat dari segi struktur, apa yang dibekalkan kepada masyarakat India adalah satu kawasan perumahan. Dikenali sebagai perumahan sektor perladangan, sebagai satu rumah panjang. Tetapi walaupun rumah panjang, kita lihat
mereka 200 tahun dahulu mereka dibekalkan pekerja buruh yang datang ke Malaysia daripada India dibekalkan dengan kemudahan-kemudahan asas yang penting. Setiap ladang kita lihat ada quarters perumahan, ada tempat, ada klinik kesihatan, ada rumah ibadat. Sebab itulah kita ada masalah banyak dengan rumah-rumah ibadat di aset-aset itu. Aset-aset dibangunkan, rumah ibadat terbiar. Sebab tak ada orang tutup. So kalau kita lihat kebetulan soalan pokok, perumahan, kesihatan, kemudahan penting, tambahan pula walau masa ketika dulu ada juga kedai-kedai todi. Ini semua fakta negara kita. Mereka telah dibekalkan semua kemudahan. Tempat permainan, tambahan pula sekolah-sekolah tamil untuk anak-anak mereka. 200 tahun dahulu mereka telah negara ini cukup syukur menjaga kebajikan warga kerja. Tetapi hari ini setelah kita mencapai kemerdekaan, kita telah melahirkan golongan sederhana dan pelbagai bangunan yang cukup pesat. Tapi saya lihat pihak majikan masih melayan warga kerja sebagai lebih daripada humble. Sebab itu saya panggil pendekatan sebagai modern slavery. Ini telah mencalarkan imej negara kita. Walaupun kerajaan sentiasa peka dan sensitif menjaga kebajikan semua pihak. Walaupun kerajaan sentiasa menekankan supaya majikan menjaga warga kerja, membela nasib warga kerja mengikut buruh antarabangsa, standard buruh antarabangsa. Tetapi ada juga majikan yang mengambil kesempatan dan beberapa lawatan saya sendiri telah menurun padan melihat mereka dilayan sebagai contohnya Dewan tu hanya boleh menerima 100 pekerja. Tetapi 300-400 pekerja telah dimasukkan dalam tempat tinggal tu. Maka walaupun akta ini telah diluluskan pada 2019, tetapi dari segi penguatkuasaan, saya sebagai Menteri Sumber Manusia mengikut kehendak Kabinet telah mengumumkan penguatkuasaan mula 1 September. Di mana setiap majikan perlu memastikan tempat tinggal yang selesa, kondusif dan membela nasib warga kerja. Kita telah menetapkan setiap bilik berapakah jarak di antara satu katil lain. Apakah kemudahan-kemudahan tambahan perlu ada sebagai soket, dia kena ada almari laci yang berkunci dan sebagainya, sehingga tebal tilap. So ini telah memberi sedikit kurang senang di kalangan majikan, tetapi ini akan menjadi hala tuju negara. So setakat hari ini kita telah mengambil tindakan terhadap beberapa majikan dan sebanyak 742 kertas siasatan sedang dalam tindakan Kementerian Sumber Manusia. Ini kuasa yang diturunkan Majlis Keselamatan dengan pindahan akta ini dan dilakukan satu akta darurat. Darurat telah diperkuasakan di mana Kementerian Sumber Manusia terus boleh ambil tindakan. Di seluruh negara termasuk Sabah Sarawak. Okay. Walaupun sebelum ni Akta 446 hanya untuk Semenanjung Malaysia. Betul. Sebab kita lihat Sabah dan Sarawak mereka ada ordinans mereka sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti ini Akta darurat ini telah diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak yang begitu rela dan sedia bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia supaya kita sempat meluaskan akta ini. Bagi pekerja yang menghadapi isu yang sama, tidak diberikan penginapan selesa dan selamat ini, mereka boleh terus membuat aduan dengan talian yang aplikasi yang disediakan itu? Apa juga aduan hari ini kita lihat seperti mana saya cakap 17 jenis aduan termasuk sekiranya tiada tempat keselesaan dan sebagainya akan boleh buat aduan terus. Okey, mungkin akhir sekali Datuk Seri, dalam pelaksanaan PKP ini dikatakan juga ada majikan yang memohon kepada pihak MITI dan juga Kementerian Sumber Manusia untuk beroperasi sebagai essential service kononnya, tetapi sebenarnya mereka bukan dalam kategori itu dan mereka memaksa pekerja datang untuk beroperasi secara penuh, dan itu jelas apabila ada lawatan ke tapak-tapak kilang dan sebagainya dan mereka memasukkan permohonan tersebut. Apa tindakan kepada majikan sebegini, Datuk Seri? Setiap majikan, sebab hari ini kita lihat yang kejayaan kita adalah bukan majikan yang mengambil kesempatan, tetapi kejayaan kita adalah warga kerja dah mula ada kesedaran. Mereka, saya lihat baru-baru ini ada juga inisiatif dari warga kerja yang mengambil inisiatif untuk mempromosikan aplikasi ini. Ini satu kejayaan yang besar dan dengan adanya keadaan seperti ini, kita dah mula terima maklum balas. Dengan maka kita ambil tindakan dengan keadaan segera. Apabila adanya aduan seperti ini, saya telah mengarahkan Kementerian Sumber Manusia,
kita perlu menunjukkan respon dalam masa 3 hingga 7 hari. Oh, itu KPI-nya. KPI itu 7 hingga 3 hari. Tak ada kompromi. Sama ada selesai atau tidak, mungkin ada perkara-perkara perlukan siasatan, rujuk kepada ejen dan sebagainya, akan makan sedikit masa. Tetapi untuk membuktikan kementerian akan react ataupun respon Betul. dengan isu Tak guna kita terima report dalam masa 3 hingga 7 hari. Akhir sekali Datuk Seri, adakah kapasiti kekitangan Kementerian Sumber Manusia mencukupi dan Datuk Seri memohon kepada JPA untuk diberikan tambahan petugas di barisan hadapan kementerian? Secara ikhlas, mungkin ramai termasuk Banyak akta nak dilaksanakan ni. termasuk rakan-rakan kabinet juga sebelum ni mereka tidak sedar ini adalah satu akta baru. Betul. Di peringkat awal dilihat sebagai keberkesanan daripada tindakan JTK. Tak ada gigitan daripada akta itu. Kebetulan ini adalah akta baru, bukan satu akta yang wujud selama. Walaupun akta ini di peringkat awal hanya terhadap sektor perladangan lebih daripada 20 ekar dan perlumbungan. Sektor-sektor tak masuk dalam akta 446, tetapi apabila kita telah memperluaskan dan penguatkuasaan hanya mula selepas COVID, iaitu 1 September 2020, maka kita memang menghadapi kesukaran ataupun kekurangan tenaga kerja. Walaupun kami telah memohon kepada JPA, mungkin mereka perlu mengkaji secara mendalam dari segi kedudukan ekonomi negara, permintaan agensi-agensi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Jawatankuasa Kabinet ataupun Majlis Keselamatan Negara telah mempersetujui kita gunakan agensi-agensi lain seperti Dewan Bandaraya, ahli anggota-anggota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, CIDB, MITI dan sebagainya. Semua agensi di bawah penguatkuasaan telah dicampurkan menjadi sehingga kita dapat lebih daripada 1,000 tenaga kerja untuk dalam kerja-kerja penguatkuasaan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri M. Sarabana, Menteri Sumber Manusia. Bagi pekerja di luar sana, jelas apa yang dibawakan oleh Datuk Seri tadi, anda boleh membuat laporan terus kepada aplikasi Working for Workers. Segala aduan, berbelas peluang aduan disediakan di situ. Untuk anda melakukan sebarang aduan berkaitan dengan pekerjaan, tempat tinggal anda dan juga majikan anda, silalah ke aplikasi tersebut. Inilah peluang anda untuk mengangkat suara pekerja. Dan itu saja perbincangan. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih. Jika ada benda yang urgent, sila datang lagi. Kalau tak sempat datang ke studio, aplikasi Zoom, aplikasi Skype boleh kami sediakan untuk Datuk Seri memberitahu apa jua agenda Kementerian Sumber Manusia. Itu saja, saya Nazri Kaha dari World Trade Center. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.